Dia pun yang menjadi pertentangan dengan golongan musyrikin di setiap zaman sehingga kiamat ialah tauhid uluhiyah. Dah, kalau orang kafir mengaku Tuhan tu ada, pasal apa duk berlawang dengan dia? Pasal apa Nabi Nuh berlawang dengan orang kafir? Nabi Ibrahim berlawan dengan orang kafir? Nabi Musa berlawan dengan orang kafir? Nabi Muhammad berlawan dengan orang kafir? Kita percaya kepada Muhammad ni pun berlawan dengan orang kafir. Pasal apa? Yang jadi berlawan, jadi gaduh tu pasal apa? Kalulah sekiranya semua manusia percaya bahawa Tuhan itu ada, yang menjadi masalahnya ialah tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tidak menjadi masalah besar. Semua manusia percaya. Lepas tu dia jadi syirik pula. Yang jadi masalahnya ialah tauhid uluhiyah, yang menjadi maudhu', yang menjadi tajuk kepada dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Dengan makna tauhid uluhiyah ini, hanya Allah sahaja Tuhan yang sebenarnya disembah. Makna tauhid uluhiyah ni, Allah Ta'ala sahaja yang disembah. Hak lain tak boleh sembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah. Hak lain tarik berlaku. Kita tak boleh. Walaupun kalau orang tu dia mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, lepas hak lain ada lagi. Hak lain pada Allah Ta'ala pun ada lagi Tuhan. Ini tak betul. Jadi masalahnya ialah tauhid uluhiyah, iaitulah pengakuan bahawa Allah sahaja Tuhan yang sebenarnya disembah, dicintai, dipatuhi perintahnya, ditumpu dan dipohon untuk mendapat segala kebaikan dan menolak sebarang malapetaka. Hukumnya sahaja yang layak dan sesuai. Ini makna tauhid uluhiyah. Di mana tauhid ini tidak terpisah juga dengan tauhid rububiyah. Di mana tauhid ini dia tak boleh bercerai tangga juga dengan tauhid rububiyah. Dengan makna bila kita percaya bahawa Tuhan yang menjadikan alam, Tuhan yang menguasai alam ini, Tuhan yang menyusun dan mengatur alam ini, maka tidak ada yang layak disembah malaikat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sebenar. Hak lain dia tak menjadikan alam. Oleh kerana itu maka dia bukan Tuhan. Hak lain dia tidak mengatur kejadian alam. Oleh kerana itu maka dia bukan Tuhan dan tidak layak disembah. Hukumnya tidak layak dipatuhi jika sekiranya tidak diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi punca perselengkahan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul dengan orang musyrikin ialah tauhid uluhiyah. Perlu diketahui dakwah kepada tauhid uluhiyah inilah orang kafir marah. Kalau sekadar kita raya Allah Ta'ala ni ada, ya ada, dia tak marah. Yang dia marahnya, mu kena rambak rumah tak kuang mu. Ni yang dia marah. Mu kena rambak tak kuang mu kena harang aja, mu kena harang judi, mu kena buang peraturan-peraturan manusia. Kena pakai hukum Allah Ta'ala. Ni sebab dia marah. Ni kita kena faham. Dan dalam tauhid inilah banyak orang kita terpesong. Dan banyak orang-orang kita tak tahu dalam tauhid ini. Jadi dia ingatnya sekadarnya mengaku Allah Ta'ala tu ada, habis kat tu. Dengan dia tidak tahu bahawa bila mengaku bahawa Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala yang menjadikan alam, hanya Allah Ta'ala yang layak disembah. Hak lain tak boleh sembah. Hanya Allah Ta'ala yang layak diibadat. Hak lain tak boleh kita buat ibadat kepadanya. Hanya hukum Allah Ta'ala yang layak kita patuh. Hak lain tidak seperti hukum Allah Ta'ala. Ini dia makna tauhid uluhiyah. Dan tauhid inilah yang menjadi punca perlawanan. Bukan berlawan saja, peperangan di antara nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam dengan orang-orang musyrikin. Kita hari ini yang jadi maulid ada, tak ada apa-apa. Pasal apa? Tauhid uluhiyah tak ada. Ini dia. Kita belajar sifat, belajar nama Allah Ta'ala siapa dia, sifat Allah Ta'ala siapa dia, pengakuan dari segi uluhiyah Tuhan yang layak disembah, yang layak diabdikan diri kepadanya, tak ada dalam hati kita. Kalau ada pun keluk-kelih, longgor. Ini dia. Ini yang kita kena faham. Dan tauhid inilah tauhid yang ditanam oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Memanglah di zaman orang putih hari itu dia benar tauhid ni je. Tauhid belajar sifat, belajar tentang nama Tuhan, hak ni je dia benar. Tauhid hak larang dia, ni tak benar. Ni pucanya. Macam kita rekoh juga. Bak jinayat, bak muamalat tu, tak ada, tak belajar. Bak tauhid uluhiyah dan rububiyah, tak diajar kepada orang Islam. Ataupun kalau ada tu, makhum saja. Bukan dihurai
dan diterangkan secara detail. Dan menyebabkan mereka dikekalkan di dalam neraka. Artinya tauhid inilah juga yang menyebabkan orang kafir itu jadi kekal dalam neraka. Pasal tauhid inilah. Pasal dia tak percaya ke tauhid ini. Pasal itu dia kekal dalam neraka. Terdapat juga di kalangan orang-orang Islam yang tercebur ke dalam pegangan amalan dan tindakan yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Di kalangan orang yang mengaku Islam pun ada juga amalan, pegangan, tindakan yang bercanggah dengan tauhid uluhiyah, dengan niat-niat yang baik atau niat yang jahat. Sama ada niat baik ataupun niat jahat. Niat dia baik. Tambahnya tak tahu pula. Tujuan dia baik, tak ada apa-apa, dia percaya ke Allah Ta'ala ni. Dia percayalah tujuan dia ambil peraturan-peraturan orang kafir ni. Pasal nak usul jadi orang Islam ni, kaya-kaya belaka. Niat dia baik tapi tak pakat. Niat dia baik tak pakat. Naik-naiknya dah, pulang-pulang kena hak komen. Tak ada apa. Niat dia baik, tujuan dia baik. Cuma ni tak pandai nak pilih buah. Tak pandai. Ada anda buah hak molek yang buah komen ke dia tak pandai. Tak pandai. Ada memang banyak orang yang jenis lagu ni. Dan banyak orang yang buat jahat ni, niat dia baik. Kalau kita tengok, orang merokok. Niat dia nak winakah ke anak bini dia. Bukan niat jahat dia tu. Niat dia baik. Cuma cara perbuatan dia tu tak pakai. Begitu juga orang minum arak. Niat dia ni nak susah tubuh dia. Dia kata niat dia baik. Tak ada apa-apa. Tetapi dasar dan prinsipnya tidak apa. Ataupun niat dia jahat. Ataupun memang niat dia jahat. Saja dia nak lawan Allah Ta'ala. Ingat pasal jenis hak reti lah ni. Hak jenis hak reti, jenis hak tahu. Tapi dia langgar juga tauhid uluhiyah ni. Ni hak jahat. Memang niat jahat. Niat dia kan nak ke dunia. Kan nak ke benda tu, nak ke benda ni. Nak ke pakak tu, nak ke pakak ni. Walaupun bercanggah dengan tauhid uluhiyah, tak boleh. Ni hak jahat. Ni hak niat jahat. Daripada awal lagi niat dia tak pakak. Di mana kedua-duanya menafikan tauhid uluhiyah dan ubudiyah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Al-Anbiya ayat 25. Maksudnya, dan kami tidak mengutus seseorang rasul pun sebelummu, malaikat kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan malaikat aku, maka sembahlah oleh kamu sekalian akan aku. Di mana ayat ini menjadi dalil bahawa dakwah nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam ialah dakwah kepada tauhid uluhiyah, dan inilah yang menjadi punca percanggahan dengan golongan kufur dan jahiliyah. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Az-Zumar ayat 3. Maksudnya, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah. Orang yang mengambil pelindung yang lain daripada Allah berkata, mereka ni berkata, kami tidak menyembah malaikat supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Orang yang sembah ke Tuhan yang lain daripada Allah Ta'ala, kalau sembah tak kong, dia kata sembah Allah Ta'ala juga, cuma tak kong dia tukar siapa. Tak kong yang tukar menghampirkan kami kepada Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang sembah ke jin, ke iblis. Dia kata bukan apa ni, ikhtiar je. Kita minta dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala juga. Cuma dia ikhtiar je. Oleh kerana jin dengan iblis ini boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang duduk sembah ke manusia. Dia sembah ke manusia, seolah-olah dia dengan Tuhan ni tak ada hubungan langsung. Dia duduk berasa manusia tu dia yang jadi alat. Boleh berhubung dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan wasitah, menggunakan perantaraan. Akhirnya dia mengaku Allah Ta'ala tu ada. Begitu juga orang yang beramal dengan ilmu-ilmu salaf, kerana nak lebih dari atas dunia ni. Tak ada apa ikhtiar dia. Ikhtiar. Kita Tuhan Allah Ta'ala juga. Ikhtiar. Ikhtiar tak apa. Iyalah. Allah curi pun ikhtiar juga.
Kita kena faham dalam masalah ini. Ikhtiar tu ikhtiar cara mana? Begitu juga umpamanya orang yang menazar kepada kubur. Dia menazar ke kubur. Bukan menazar Tuhan, menazar ke kubur. Dia kata tak ada apa-apa, kita menazar ke kubur. Niat ke Allah Ta'ala juga. Dia lekuk kat tu. Dia lekuk dan dia berdalih dengan berbagai-bagai dalih. Dan inilah dia dalih-dalih yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrikin yang tercengang tentang dakwah ke arah tauhid. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Inna hadha la syai'un ujab. Shad ayat 5. Maksudnya, mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar satu perkara yang sangat menghairankan. Siapa yang Nabi Muhammad ni duk ayat Tuhan saja? Padahalnya Tuhan tu bukan Allah Ta'ala saja. Ada lagi hak keliling dia tu. Tuhan lain-lain lagi. Hak orang tua kita ajar hari itunya. Ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi Muhammad ni duk bawa benda lain. Benda lain pada orang tua kita bawa. Yang kita dengarnya orang tua kita ni duduk ajar ke kita ni. Kita sembah Allah Ta'ala ni. Semayang, puasa, zakat, haji. Pergi Mekah, cukup lah. Tapi kok anda nak pakai peraturan mana-mana pun. Kok ambil di England ke. Ambil di Rusia ke. Ambil di China Komunis ke. Ambil di Jepun ke. Kok anda lah. Orang tua-tua kita pun. Tak ada apa-apa lah. Ini dia. Dan inilah syai'un ujab. Artinya mereka menganggap bahawa dakwah kepada tauhid itu sesuatu yang menghairankan. Kerana tak tahu tauhid uluhiyah. Firman Allah Ta'ala. Wa ya'buduna min dunillah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa yaquluna ha'ulai syufa'auna indallah. Yunus ayat 18. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Puak-puak ni dia sembah selain daripada Allah. Apa yang dia sembah tu tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat kepada dia. Dan kadang-kadang benda yang dia sembah tu pula nak jalan pun tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Nak gerak pun tak boleh. Dia tukang usung pula. Kena usung. Kena usung. Tak ada apa-apa. Di mana tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat dan tidak boleh memberi apa-apa. Yang dia sembah itu. Pada hakikatnya. Katalah, hak dia sembah tu benda hidup umpamanya. Yang boleh beri benda kepada dia. Itu pun pada hakikatnya tidak boleh memberi mudarat dan tidak boleh memberi manfaat pada hakikat yang sebenarnya. Kerana segala-galanya adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik atau menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain adalah kufur yang paling celaka. Ditentang oleh semua nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Dan mereka berjuang untuk menghapuskannya di setiap zaman. Syirik inilah yang paling jahat sekali. Allah Ta'ala pun mengaku, lain pada Allah Ta'ala pun mengaku. Dia merendahkan Allah Ta'ala. Menjatuhkan martabat ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyengutui Allah ataupun dengan menjadikan Allah itu ada sekutu yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Al-Maidah ayat 75. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah haramkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka. Orang yang syirik dengan Allah, yang menyengutui Allah dengan sesuatu yang lain, orang ni masuk neraka. Haram bagi dia masuk syurga dan tempat duduk dianya dalam neraka. Dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik dengannya. Orang yang syirik dengan Allah Ta'ala tak ampun. Dan Allah Ta'ala mengampun dosa yang lain daripada itu. Orang buat dosa yang lain Allah Ta'ala ampun. Orang bunuh orang Allah Ta'ala ampun kalau dia bertaubat. Orang berzina walaupun 1000 kali, 1 juta kali dia berzina,
kalau dia bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan penyesalannya, dengan keinsafannya, Allah Ta'ala ampun. Kalau orang itu makan riba, Allah Ta'ala ampun. Kalau dia bertaubat, kalau orang itu dia buat zalim kepada orang, kalau dia minta maaf, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun. Tapi kalau orang itu syirik dengan Allah, menyebutui Allah dengan sesuatu yang lain, Allah Ta'ala tidak ampun. Orang yang syirik ni Allah Ta'ala tak ampun. Dan syirik ni mudah sungguh. Syirik ni lah mudah sekali. Mudah pada buat kerja lain lagi hak syirik. Syirik ni satu benda yang teruk, yang dahsyat, yang amat besar padanya, dan dia merupakan satu benda yang paling mudah. Iaitulah perasaan yang ada dalam hati manusia, yang menjadi pegangan kepada manusia itu, yang menganggap ada yang lain, yang menguasai dia, yang menolong dia, yang diabdikan kepadanya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu daripada syirik. Dari syiriknya terlalu mudah. Lebih mudah pada curi lagi. Rupa-rupanya yang mudahnya amat besar dosa. Sehingga Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang yang syirik dengan Allah. Selagi dia tidak kembali kepada Allah. Dan dia tidak buang syirik yang ada dalam jiwa dia. Dia tak buang syirik yang ada dalam jiwa dia.